Dua perkara kita akan ulas mengenai agro makanan pada malam ini. Yang pertama, bekalan terjamin. Yang kedua, keselamatan diutamakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama dengan saya Faiz Azlan. Minggu ini Bual Konti, kita cerita mengenai agro makanan. Terima kasih yang menonton kami di saluran berita RTM My Freeview 123. Juga boleh tonton kami di Facebook dan juga YouTube Berita Radio Bervisual Continuous. Baik, tanpa membuang masa, tanpa melengahkan masa, saya bersama dengan dua orang yang sepatutnya pakai uniform sebelah siang tadi. Jadi malam ini mereka tukar uniform. Kita bawakan dua orang agropreneur bersama dengan kita dalam Bual Konti. Saya persilakan Encik Mio Ezri Shazrin dan juga Encik Muhammad Sharif. Encik Mio, bagaimana permulaan sebagai seorang agropreneur ni? Bagaimana menjadi buat apa sebenarnya? Baik. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih lah Sama-sama. kerana menjemput saya bersama-sama dalam sesi dalam konti Okey. kali pertama sampai kat sini. Alhamdulillah. Daripada uniform kita bertukar pakai smart-smart datang ke konti ni. Siang-siang pakai buku kuning. Betul buku ni berpeluh dan kita datang. So baiklah, nama saya Mio. Saya merupakan bekas pengusaha khidmat negara lah. Okey. Pada tahun 2018 di mana bila kerajaan membuat keputusan untuk memansuhkan atau menamatkan program latihan khidmat negara, jadi kita merupakan operator, pemilik kepada salah satu kamp di Beranang, kamp Millennium. Kita mencari solusi selepas tamatnya kontrak, apa yang patut kita buat dengan keberadaan 35 ekar tanah kamp tersebut lah. Jadi bila bermulanya situ, saya rebrandingkan kepada Camp Eco Millennium, di mana saya menekankan tentang nature dan survival dalam industri pelatihan, dan dalam masa sama baki daripada tanah tersebut kita fokuskan dalam agro pertanian lah. Kalau ikutkan pada tahun 2018 tu kita dah mulakan ternakan ayam dalam dom, special sikit ayam dalam dom, dan juga tanaman tebu pada ketika itulah tahun 2018-2019. Okey, Encik Mio usahakan pertanian. Betul. Fertigasi. Sebenarnya untuk tanaman fertigasi yang saya usahakan sekarang ni adalah untuk mengisi ataupun mengisi keperluan yang ada dalam Camp Eco Millennium sekarang ni. Di mana masa COVID-19, Camp Eco Millennium dipilih sebagai ditawarkan sebagai depo untuk immigration dan juga penjara. Okey, Encik Mio kalau fokus kepada sayuran, Encik Sharif pula kepada ternakan. Jadi Encik Sharif mengusahakan kambing dan juga lembu. Betul? Lembu tenusu sikit. Lembu tenusu. Di mana? Buat apa? Bagaimana permulaannya? Alhamdulillah, terima kasih lah kerana jemput saya datang sini hari ni. Biasanya time-time ni kami sibuk dengan korban. Okey. Program korban sebab Tak lama, seminggu dah ni. lagi 2 minggu. Jadi ni persiapan terakhir lah kami untuk buat korbannya tu kan. Tapi Alhamdulillah lah, jemput datang sini, kami ke sini untuk bincangkan isu semasa. Okey. Jadi saya Muhammad Sharif bin Syed Muhammad dari Serendah. Jadi saya pengusaha lembu feedlot. Lembu feedlot ni adalah lembu yang duduk dalam kandang. Kemudian kita ada buat lembu tenusu. Lembu tenusu saya ni tak banyak lah, dalam 70 hingga 80 ekor. Dan kemudian kambing feedlot. Kambing feedlot ni pun kambing untuk macam sekarang yang market kami ni hakika, daging dengan korban. 3 lembu feedlot pun untuk daging dan untuk pakai korban. Saya mula tahun 2013. Okey. Saya mulalah buat ni. Permulaan saya masa 2013 tu, lembu tenusu saya ada masa tu 15 ekor. Alright. 15 ekor. Lembu jantan saya mula dengan 150 ekor. Banyak juga. Alhamdulillah. Hari ini tahun 2022 kita ada dalam ladang kita sebesar 3 ekar tu lembu jantan 700 ekor. Untuk korban, kambing ada 500 ekor dan lembu tenusu alhamdulillah hari ini ada 90 ekor. Alhamdulillah. Banyak juga tu. Satu peningkatan yang mendadak untuk sedekat. Encik Mio, isu yang kita dengar saban tahun mengenai kos, bagaimana operasinya, lepas tu harga naiknya. Bagaimana kita sebagai pengusaha, Encik Mio sendiri
nak terangkan ataupun dalam masa yang sama mendidik pengguna. Kena faham sebenarnya di peringkat pengusaha ni ada perkara-perkara yang dilalui oleh pengusaha untuk memastikan sebenarnya kita memang nak bagi harga rendah pada pengguna kan. Tapi kesan-kesan isu semasa ni, kos sara hidup, turun naik harga ataupun duit nilai ringgit kita, semua tu memberi kesan kepada harga. Jadi sangat-sangat kritikal kita bercerita dalam sektor ayam ya. Isu panas sekarang, ayam naik, harga naik. Jadi kalau pengguna faham bagaimana satu-satu proses penternakan, baik lembu atau ayam sekalipun, dia ada supply chain atau pembekalan, rantaian pembekalan tu sendiri. Jadi di bahagian peternak, mereka, macam saya pengalaman 2 tahun menternak ayam tu, kita terlibat dengan kos-kos untuk menghasilkan ayam, membesarkan ayam tu. Ada harga anak ayam, ada harga dedak, ada kos pekerja dan juga kos-kos hidden cost yang kita kena tanggung, utility, kos memproses ayam. Itu semua ada melibatkan kos. Dan tak semua pengusaha supply chain dia lengkap. Dia ada kilang proses sendiri, perlukan orang lain punya kilang proses. Ada juga perkhidmatan tangkap ayam. Yang baru ni kecoh dekat area metro, tentang upah, baru tahu ada upah tangkap ayam. Sebenarnya benda tu dalam proses dah merangkumi kos pengeluaran. Tapi paling terkesan saya melihat rakan-rakan pengusaha yang ada sekarang ni, mereka begitu terbeban dengan kos kenaikan dedak yang sangat-sangat kritikal. Hampir 50% dedak meningkat dalam tempoh 1 tahun. Mungkin disebabkan faktor bekalan bahan mentah untuk menghasilkan dedak. Integrator-integrator yang menghasilkan dedak ni terpaksa menaikkan kos dedak. Dan juga antara isu yang agak kritikal juga sekarang ni, mendapatkan pekerja di ladang. Kos pekerja dan juga mendapatkan pekerja. Saya percaya di ladang tak ramai orang kita Bumi Putra sendiri yang mengusahakan ladang. Boleh jadi pengusaha, tapi yang run dekat bawah, yang bagi makan, yang cuci tai ayam apa semua, kebanyakannya adalah warga asing, pekerja asing, terutama syarikat-syarikat yang besar lah. Ayam cukup setakat ni? Buat masa ni, kalau ikutkan, itulah kita nak upas isu pembekalan ayam ni. Kita ni rakyat negara Malaysia, kita memerlukan data terbaru 2021, sebulan 2 juta ekor ayam. Ini tu untuk pasaran di Malaysia lah. Makanan ruji kita ni. Betul, di Malaysia makanan ni utama. Kalau satu keluarga terlebih kurang sebulan 2 ekor, 3 ekor. Sebulan lebih kurang. Jadi sebenarnya permintaan tu sangat tinggi. Dari sektor pembekalan, kalau kita tengok pada tahun 2008, masa saya mula masuk industri ayam ni, pernah berlaku lambakan ayam. Pernah dengar cerita yang bakar anak ayam apa semua. Betul. Tu kan, rumah-rumah sampai macam tu. So ketika itu harga ayam jatuh. Di ladang boleh ex-farm RM4 ke RM5 sekilo. Sedangkan sekarang berapa? 68. Jadi masa tu harga sangat-sangat jatuh lah. So saya kalau nak kata cukup atau tak cukup tu bergantung kepada orang kata strategi sebab ayam daging kita memerlukan proses 35 hari satu cycle. Jadi strategi pengusaha atau peternak itulah yang main peranan. Bekalan Malaysia ni cukup atau tidak cukup. Itu di peringkat ayam. Encik Sharif, di peringkat daging pula, menjelang sambutan Hari Raya Aidiladha ni, bagaimana faktor-faktor tersebut ada terkesan dekat sebagai pengusaha ternakan kambing dan juga daging lembu untuk sambutan Hari Raya Aidiladha? Dia bila kita sebut musim perayaan ni kan, betul, semua benda akan jadi short. Dia tak ada benda yang cukup. Jadi macam lembu ni pula dah 2 tahun PKP. 2 tahun orang dah tak buat raya korban. Jadi korban tu buat tapi kurang. Jadi tahun ni sambutan memang luar biasa. Saya pun setiap tahun saya hanya mampu jual dulu 600 ekor. Jadi tahun ni dah cecah 700 ekor. Ini pun masih lagi ada permintaan. Cuma dengan ladang kita yang terhad ni, kita tak boleh nak masuk lembu lagi kan. Jadi kita stop order. Untuk kambing, alhamdulillah kita ada 400 hingga 500 ekor. Yang dah booking pun ada dekat 350. Jadi kita masih lagi ambil order untuk kambing. Untuk lembu ni kita dah stop.
sebab kita punya ladang tu space dia dah penuh. Baik. Jadi biasa kita taruh maksimum 600. Untuk musim tahun ni permintaan dia memang luar biasa. Alhamdulillah. Sebab dah 2 tahun ni kan PKP. Betul. Jadi tahun ni memang, lepas tu dengan yang korban luar negara pun banyak yang dah start buat dalam Malaysia. Jadi ini pun satu benda Permintaan yang baik. meningkat. Permintaan meningkat. Dari segi kos tu, kos biasalah, kos dedak ni memang kita tak boleh nak nafikan lah, memang naik. Dan pekerja ni pun satu isu jugalah, sukar dapatkan. Tapi macam kita orang ni, kita buat more fokus pada feedlot. Feedlot ni kita tak ada pekerja yang banyak lah. Tapi itu pun isu jugalah. Cuma yang membebankan kita ni adalah macam saya ni feedlot, saya boleh katakan 70% lembu saya semua datang daripada Thailand. Kita import dari Thailand. Jadi bila mata wang kita naik turun ni, exchange ni, jadi kat situ dia terkesan dengan harga. Okey. Kan? Bila datang kat Malaysia ni, isu paling besar adalah dedak. Betul. Sedangkan dedak ni kita yang proses. Kita pengeluar sawit. Ibu dedak ni adalah palm kernel, isi rong kan. Okey. Jadi kita tak tahu dia punya naik tu daripada RM500 hari ni RM1,020. Ni minggu ni baru ada turun sikit. Alhamdulillah. Ni dah ujung-ujung ni okey, kan, betul. dia ada turun sikit lah. Minggu lepas saya ambil FGB RM920. Jadi bila naik je harga dedak, naik je bil elektrik, naik je gaji minima, jadi kita pun kena tanggung kos lah. Semua merasai kesannya, Semua baik merasai. di peringkat Chain pengusaha, reaction. di peringkat pembeli, Betul. pembekal. Betul. Encik Sharif, Encik Mio, kerajaan sentiasa mempelbagaikan usaha, antaranya memberikan subsidi dan juga mengimport bekalan makanan. Kita ni nak menjadi negara pengeluar, jauh lagi nampak gaya ni, Encik Mio, Encik Sharif. Betul. Bagaimana pandangan Encik Sharif dan juga Encik Mio perkara ni? Saya nampak satu je. Kenapa kita perlu import lembu daripada Okey. Thailand? Sebab kita kekurangan induk dan kita kekurangan tanah untuk kita buat lembu baka. Contoh, kalau kita buat lembu tenusu, kita perlukan tanah yang besar. Lembu tenusu ni untung dia kita dapat 2 keuntungan. Nombor 1, kita dapat anak dia. Okey. Yang kedua, susu lah. Susu ni daily lah. Jadi susu ni boleh jadikan income untuk bagi dia makan. Dan anak dia adalah keuntungan kita. Anak ni yang kita akan buat untuk korban, untuk daging. Kerajaan dia boleh tubuhkan inisiatif. Contohnya macam FGB, dia ada ladang sawit, dia ada tanah sawit. Felda, dia ada tanah sawit. Jadi dalam tanah-tanah sawit ni yang dia tak pakai ni, dia hanya nak ambil buah sawit. Jadi kita boleh gunakan tanah-tanah yang kosong ni untuk buat integrasi. Jadi kita ada 2 income. Sawit pun kita dapat, Betul. kita dapat lembu. Okey. Jadi lembu integrasi, dia tak perlu tanggung dia makan. Kita hanya ada rumput dekat bawah tu, dia akan makan. Cuma kita buat konsep berpagar. Bila berpagar ni, jadi dia kuranglah lembu ni keluar, berlaku kecurian, berlaku kena langgar ke apa yang Okey. kita dengar-dengar ni akan jadi kurang. Jadi untuk tingkatkan kita punya side ni, nombor 1 dia kena galakkan industri tenusu. Okey. Dan kedua, industri feedlot ni adalah kita beli lembu luar, kita feedlot kan. Jadi kita buat integrasi. Integrasi ni kita banyakkan induk. Induk-induk yang orang cakap yang bagus-bagus lah. Contoh Brahman. Dalam masa yang sama, insyaAllah saya rasa kalau dia buat berterusan dengan cara yang betul, kaedah yang betul, benda ni kita boleh atasi. Okey. Encik Mio, kalau dari segi pengamatannya? Kalau dari segi pandangan saya lah, untuk ternakan ayam ni, jadi kalau contoh isu dedak, kita nak cari yang pengusaha boleh cari murah apa semua, tapi apa yang berlaku pengalaman saya sendiri, kita cuba jimatkan kos dengan beli dedak murah, pada akhirnya kita tak dapat berat ayam yang sepatutnya capai. Masa tempoh ternakan tu lebih lama, jadi akan merugikan. Jadi sebab tu saya cakap tadi, pengusaha ayam ni mereka kena betul-betul jaga kontrol supply dia, dedak, terutama dedak, makan dedak dia tu. Saya rasa government perlu ambil inisiatif, fokus lebih, sebab kita ada Mardi. Patutnya research team ni mereka perlu fikir ke hadapan 10 hingga 20 tahun ke depan, jika supply sekarang contoh Ukraine dengan berlaku, terus sumber bijiran jagung daripada sana akan terjejas. Jadi kesan tu akan berlaku. Jadi tu kata benda dah nak jadi bubur ni, lebih baik ada movement tu. Kita fikir macam mana nak menghasilkan
dedak lokal dedak, research pakar berkualiti. Baik. Berdegar-degar, berlega-lega. Dekat dalam pun sama, yang kat luar pun sama. Isu yang tengah panas yang berada di sekeliling kita ni, kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ni. Banyak lagi isu panas kita akan bawakan selepas ni. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ni dalam Bual Konti. Kesemua nilai keluarga Malaysia adalah berpaksikan kepada keluhuran perlembagaan persekutuan seperti yang telah termaktub dalam rukun negara. Ibarat sepohon pokok, akar keluarga Malaysia bertunjangkan perlembagaan persekutuan dan rukun negara, manakala ranting menjulang kukuh nilai-nilai keluarga Malaysia yang kemudiannya membuahkan hasil seperti daun, bunga dan buah yang subur dan inayahnya memanfaatkan rakyat. Dan inilah metafora keluarga Malaysia. Kembali dalam Bual Konti, saya Faiz Azlan bersama dengan Encik Mio Ezri Shazrin dan juga Encik Muhammad Sharif, agropreneur moden dan juga muda yang mengusahakan ternakan dan juga sayuran. Cerita mengenai isu bekalan terjamin dan juga keselamatan yang diutamakan. Semuanya terlibat daripada peringkat atasan, kerajaan, seterusnya pengusaha, pembekal sehinggalah kepada pembeli. Semuanya terkesan. Jadinya isu ini, Encik Mio tadi ada soalan kepada Encik Arif. Jadi kalau lembu ni, saya difahamkan makanan selain daripada dedak, ada juga napier. Okey. Apa fungsi napier ni? Napier ni dia bagi lembu tu kenyang. Jadi untuk napier ni bagus. Bila kita ada ladang napier, kita boleh kurang kita punya kos makanan dalam maybe 60 hingga 70%. Dedak ni, kegunaan dedak ni adalah untuk menggemukkan lembu dalam kadar yang cepat. Napier ni makanan tambahan lah. Makanan tambahan. Okey. Tapi bila kita ada napier, kita boleh cut cost kita punya dedak, kita punya makanan-makanan lain. Jadi napier ni dia perlukan tanah yang luas untuk kita tanam. Kalau kita tahu untuk macam lembu tenusu, 1 ekar napier tu untuk 10 hingga 20 ekor lembu saja boleh makan. Jadi kalau macam saya ada 700-800 ekor lembu, jadi saya kena ada ladang yang besar untuk tanam napier. Jadi tanah tu yang kita tak ada. Apa yang kerajaan kena buat patutnya? Kerajaan kena banyakkan tanah-tanah kosong. Mana tanah-tanah kerajaan yang tak pakai ni bolehlah bagi pada kita, penternak. Jadi dia boleh usaha samalah daripada kerajaan dengan penternak untuk kita kurangkan kos penternakan kita ni. Jadi kita boleh ada ladang napier. Contoh macam sekarang kita orang pakai waste. Dulunya padi kan. Padi dia potong, dia buang. Pokok padi tu dia orang bakar. Sekarang ni dia jadi makanan ternakan lembu. Untuk lembu feedlot ni kan, jerami. Jadi jerami ni pun bagus juga untuk lembu, bagi dia kenyang. Fiber. Sama juga macam napier. Napier ni kita kena tanam. Sekarang kita banyak pakai jerami lah. Jadi kita boleh cut cost sikit lah. Kita pernah ada projek NFC. Bagaimana pengajaran daripada projek NFC ni untuk ternakan, Cik Sharif? Yang saya nampak lah, apa yang kita nampak ni, penternakan ni dia punya kos dia tinggi. Margin dia kurang. Alright. Jadi benda ni nombor 1 dia adalah minat. Kan? Pertanian ni bukan benda yang nak menguntungkan. Untuk permulaan kita nak start benda-benda pertanian ni, kita kena ada minat. Minat kita pada apa? Pada tanaman, pada ternak ayam. Kita minat ayam, kita mula menternak. Jadi kita belajar tentang sakit pening dia. Dan kita nampak benda tu boleh dapat income, baru kita membesar. Jadi kita dalam bidang pertanian ni, kalau kita tengok company-company besar macam Farm Fresh pun, dia starting dia dengan kecil. Jadi baru dia pergi besar. Sebab apa? Dia dah tahu dia punya penyakit. Ambil step by step. Step by step. Macam NFC ni mungkinlah dia gergasi kan. Dia ada dana yang banyak, dia buat skala besar. Tapi tengok akhirnya
Sebab dia mungkin saya tak tahulah silap dia dekat mana. Tapi itu satu pengajaran buat Betul. kita. Esok saya bincang dengan Cik Syarif, kita buka lagi satu tempat lain Boleh, Encik Mio, insyaAllah. cerita mengenai isu keselamatan ni. Selepas PKP dengannya ada banjir di tempat Encik Syarif, bagaimana Encik Syarif mengawal kos tersebut dan juga dalam masa yang sama nak naik balik ni? So apa yang berlaku masa tu, kita buat bila kita ternak ayam tu, running at cost. Orang kata nak kata profit besar tak, tapi just nice, benda tu boleh jalan. Dalam tempoh Covid juga sebenarnya saya baru selesaikan mendapat satu kebenaran merancang untuk membina reban lah. Which is ni yang saya nak kongsikan. Prosedur protokol untuk membuat reban tu pun sendiri mengambil masa yang lama. Dia melibatkan banyak agensi dan di setiap negeri, PBT setiap negeri berbeza-beza. Dia punya SOP, dia punya requirement. Jadi turun naik ke pejabat tu memerlukan satu modal. Kita kena ada konsultan yang menguruskan. Jadi proses dia lama. Jadi sebab tu saya kata tadi, mungkin sebab industri ayam ni satu bisnes yang orang kata close business. Close business sebab apa? Dia perlukan supply chain dia, bekalan dia, ada daripada integrator, daripada semua. So saya insyaAllah kita akan pergi kepada ternakan kontrak lah, kontrak farming InsyaAllah. Cik Syarif, Keratan akhbar saya petik daripada BH ataupun Berita Harian, 42,000 lembu yang kita perlu import daripada Thailand ni, tapi bekalan tempatan kita dekat sini kita hanya boleh supply lebih kurang 38,000. Sebagai pengusaha penternakan, Cik Syarif rasa persaingan yang positif? Ini satu soalan yang bagus lah untuk kita tahu. Macam ladang saya ni, saya memang banyak import lembu daripada Thailand. Sebab dekat Malaysia ni memang bekalan kita kurang. Sebabnya kita kurang lembu baka, lembu induk. Jadi bila lembu induk kita kurang, kita memang akan kekurangan bekalan lembu. Terpaksa import. Jadi kalau lembu dekat Malaysia ni ada, jadi kami ni dari segi penternak pun kita akan kurang import. Tapi bekalan kita memang kurang sebab kita hanya ada kawasan lapang yang untuk bela lembu lepas ni, integrasi ni di contohnya di Pahang. Sebab dia ada ladang-ladang sawit. Jadi dia boleh bela lembu integrasi. Tapi kawasan pun terhad. Sebab sawit-sawit ni pun sekarang ni dia banyak ada GLC punya. Jadi dia tak bagi lembu-lembu masuk. Contoh macam Sandabi baru-baru ni ada isu 2018 atau 2017 saya dah lupa. Ada isu yang Sandabi tak bagi lembu masuk dalam ladang dia. Dia suruh berapa banyak lembu yang ada kena keluarkan. Jadi ini satu isu yang besar kan, yang kerajaan perlu lihat dari aspek bekalan lembu. Sebab lembu integrasi ni, lembu yang ragut ni, kita tak boleh bela dia secara feedlot. Sebab bila kita bela secara feedlot, dalam jangka masa yang panjang dia akan merugikan penternak. Betul. Jadi lembu-lembu ni dia kena bela secara integrasi di ladang-ladang yang luas. Ini baru kita nak cerita tampung untuk korban. Belum kita cerita lagi yang harian punya daging. Belum. Betul. Yang lembu daging, kebanyakan lembu kita datang dari Australia. Lembu hidup. Dan kita ada satu je supplier yang bawa masuk ternakan Kambran. Ada 3 lah. 3 supplier yang bawa masuk lembu import daripada ni. Jadi dekat sini pun kita dah nampak dah isu kita ni like, contoh lah. Satu hari nanti Thailand dia kata lembu dia tak bagi masuk kat Malaysia. Apa akan jadi pada penternak? Australia dia tak bagi masuk lembu hidup dia dalam Malaysia. Apa akan jadi pada industri daging kita? Sampai bila kita nak bergantung kepada lembu import? Betul. Kita ada ladang-ladang yang besar, nama-nama yang besar, GLC kan. Jadi kita kena buat, kerajaan kena buat satu dasar. Macam mana masukkan dia orang ni dengan penternak yang sedia ada. Jangan ambil penternak yang baru, dia orang tak ada pengalaman. Kita ambil penternak yang sedia ada ni, kita bangunkan dia. Betul. Contoh dia ada lembu 100 ekor. Kerajaan buat dasar, bagi dia lagi 100 ekor. Jadi dari 100 ekor dia jadi 200 ekor. Wujudkan ladang untuk dia ternak lembu secara bebas. Betul. Saya dapat soalan daripada Fairuz dari media sosial kita. Cerita dia mengenai ternakan lembu ni berkeliaran, bersepah, lepas tu tak duduk dalam kandang.
lembu siapa sebenarnya berkeliaran ni? Salah siapa sebenarnya? Siapa yang berkena bertanggungjawab ni Encik Syarif? Encik Mio, siapa? Nasib baik tak ada cerita ayam terlepas ni. Ni banyak cerita pasal lembu ni. Macam ayam ni, dia memang benda dalam reban. Kalau lepas hilang ayam kan. Macam lembu ni, itulah saya kata tu ladang integrasi. Integrasi ni dia lembu bebas, lembu lepas. Cuma kerajaan kena wujudkan tempat-tempat dia. Contoh ladang-ladang dia kena berpagar. Jadi ini kena ada usaha daripada JPV, daripada kerajaan, daripada MAFI, semua ni kena terlibat. Agensi-agensi kerajaan ni kena terlibat membantu penternak, sebab kadang-kadang penternak ni dia tak ada modal. Dia ada lembu, dia tak ada modal nak buat pagar, dan dia tak tahu cara nak buat pagar tu. Pagar yang murah, nak kos yang murah. Jadi dia sekadar dia bela lembu, dia rasa senang, lepas je lah pagi. Kan? Dia ragut petang halau balik. Jadi ini isu yang berlaku. Encik Mio, kita kalau cerita mengenai isu import, ayam juga kekurangan bekalan. Terpaksa import dari luar. Dalam masa yang sama kita nak jaga kualiti. Bagaimana kita tak nak rasa risau kualiti yang kita ataupun makanan yang kita import dari luar negara tu terjaga, terjamin. Jadi bagi saya ayam import ni isu dia simple je. Di situ ada peluang perniagaan. Import masuk, AP masuk. Jadi ada opportunity orang yang mengambil kesempatan untuk mengimport. Dalam masa sama, bagi pendapat saya peribadi, adalah tidak wajar kerajaan katakanlah bekalan ayam tak cukup, saya nak import. Apa yang akan berlaku? Reaction dia akan datang daripada pengusaha. Kalau saya sendiri, saya nak menternak ayam dalam tempoh 35 hari. Kalau contoh saya bela 100,000 ekor, contoh, tiba-tiba saya tahu dalam masa dalam 35 hari akan ada 100,000 ekor lagi akan masuk. Dah semestinya saya akan mengambil keputusan, saya akan kurangkan ternakan. Itu yang menyebabkannya benda tu akan turun naik. Itu yang orang kata benda ni supply food security ni melibatkan semua pihak. Betul. Kita tak boleh orang kata untuk aku pijak, orang lain akan terkesan. Confirm akan terkesan. Sebab tu dia kata chain reaction tu akan berlaku. Jadi bila kerajaan umumkan import, dia mansurkan AP. Contoh macam saya ternak lembu susu. Bila dia mansurkan AP, semua orang boleh beli susu dari luar. Siapa nak beli dengan penternak? Sekarang ni, hari ni duduk harga susu RM3.50. 1 liter kita keluar daripada ladang. Sedangkan dia orang ambil daripada Australia, tak sampai pun harga tu. Sepatutnya kita nampakkan pengusaha-pengusaha kita yang dalam negara dulu, kita lebihkan dulu. Betul. Jadi macam mana dia orang nak fikir ni? Dia fikir senang, import. Memang kau import. Tapi dalam negara ni lagi 10 tahun akan datang, apa akan berlaku? Apa akan berlaku bila kau mansurkan semua ni? Kalau kita tak bersedia daripada hari ni lah. Betul. Ni dah tahun 2022. Kalau sekarang pun kita tak bersedia, akan datang apa akan jadi lagi teruk. Itu dia percambahan minda dan juga rangkuman daripada dua orang agropreneur muda dan juga moden dalam membicarakan cerita mengenai isu agropreneur ataupun sektor makanan yang berlegar di sekeliling kita. Terima kasih Encik Mior Ezri Shazrin dan juga Encik Muhammad Sharif, usahawan ternakan dan juga sayuran yang bersama dengan kita. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi minggu hadapan. Kita harapkan ada solusi yang tuntas daripada pihak kerajaan, juga daripada pihak pengusaha dan juga kefahaman daripada pembeli untuk memastikan sama-sama agar isu ini dapat sama-sama kita selesaikan secara bersepadu antara semua pihak. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi dalam Bual Konti minggu hadapan, waktu yang sama, hari yang sama. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.